Okay, Assalamualaikum. Salam sejahtera pada semua pelajar 5A. Okay, cikgu nak bagi tips sikit lah untuk bahagian biologi. Okay, untuk biologi, cikgu pasti kamu dah buat persediaan lah sekarang ni kan. Okay, cuma sedikit tips. Untuk biologi kita tahu ada 3 kertas. Kertas 1 tu kita tak boleh, kamu tak boleh nak sebab kalau kamu nak dapat markah yang tinggi, macam cikgu cakap, kena baca semua sekali. Okay, barulah kamu boleh dapat markah yang tinggi untuk kertas 1. Okey, sebenarnya tak perlu risau sangatlah pasal, bukan tak perlu risau pasal markah, tapi risaukan pasal apa yang kamu nak jawab nanti untuk dapatkan markah. Okey. Okey, so untuk kertas 2 pula, kamu kena pastikan baca soalan betul-betul, tengok kata kunci dalam soalan. Nak terus terangkan ke, nak banding beza ke. Okey, untuk perbezaan buat jadual. Okey, yang ni kita dah buat teknik banyak kali. Okey, pastikan untuk kertas 2, tips cikgu ialah baca soalan betul-betul, tengok apa kehendak soalan. Okey, untuk kertas 2 esei macam cikgu cakap tadi, jawab 2 soalan. Okey, rancang dulu soalan tu, baca semua, ambil masa 5-10 minit tu untuk baca dulu semua. Kemudian kamu tuliskan poin-poin. Macam cikgu cakap tadi, risaukan berapa markah kamu nak dapat. So soalan dengan markah paling banyak kamu rasa kamu boleh dapat tu, itu tulis dahulu. Okey, kalau boleh tak payah jawab semua 4 soalan, jawab 2 soalan dah cukup. Okey, pastikan ada masa terluang tu, semak balik semula. Okey, untuk kertas 3, kertas 3 ni teknik je. Inilah peluang kamu untuk dapat markah yang banyak. Pastikan untuk soalan 1, dia memang fokus pada teknik. So teknik yang cikgu dah ajar tu, untuk observation, inference, macam nak tulis jadual, macam mana nak buat graf, tu tengok, lihat pada markah. Jangan cuailah buat bahagian itu. Cuma selalu cikgu ada cakap, bahagian yang kamu susah nak dapat markah sikit ialah defining operationally kan. Bahagian-bahagian tu je kamu akan kurang markah. Bagi soalan nombor 2, kertas 3 tu masih lagi teknik. Okey, cuma kamu kena ingat sikit eksperimen. Lihat balik eksperimen yang kita selalu buat, yang penting-penting lah, yang biasa dah keluar. Tapi yang penting kalau kamu tahu teknik, kertas 3 tu memang boleh dapat markah yang banyak. So peluang kamu ialah kertas 1 dan kertas 3. Kertas 2, tips cikgu tadi ialah baca kehendak soalan. Okey. Okey, selain daripada tu, kalau kamu tanya cikgu tips apa bab nak keluar, memang tak boleh. Biologi ni kita tak boleh spot sebab bab-bab dia adalah berkaitan antara satu sama lain. So pastikan kamu baca semua. Okey, lain cikgu tak ada apalah nak bagi tips sangat, tapi nanti cikgu akan bagi analisis fokus. Cikgu tak akan masukkan sekarang. Those yang nak, you boleh mesej cikgu akan bagi. Ada beberapa pelajar cikgu dah bagi, sebab untuk pelajar lain sebenarnya cikgu harap kamu dah baca semua. Tapi kalau you last minute you nak baca, there are certain topic that I have made an analysis. Okay, itu nanti cikgu akan masukkan dan exam nanti, dan nak dekat-dekat dengan exam lah. Okay. Okay, selain batu cikgu kata tak ada apa, kamu dah berusaha, cikgu doakan yang terbaik untuk kamu. Okay, kesempatan ni cikgu nak minta maaf sepanjang kamu ajar kamu. Kalau ada kekurangan, itu daripada saya lah. I wish you all the best. I'll see you nanti masa nak periksa. Okay, any question boleh message saya personally. Okay, all the best. Terima kasih. Okay, selamat sejahtera semua. Okay, selaku Ketua Panitia Fizik, saya mewakili Cikgu Wanda. Saya dan Cikgu Wanda di sini untuk memberi sedikit tips-tips untuk menghadapi peperiksaan Fizik SPM. Okay. Yang pentingnya you punya Fizik SPM itu akan berlangsung pada 2 Mac. So sebelum tu 1 Mac ialah matematik. Saya rasa bagi kelas AB matematik tak jadi masalah. So you boleh fokus kepada Fizik anda, sebab sebelum tu ialah 25 Februari sejarah. You ada banyak masa, lebih kurang 3-4 hari untuk buat ulang kaji untuk Fizik. Yang pentingnya Fizik tu, saya rasa Cikgu Wanda sudah bagi semua tips lah. Tapi sini Cikgu ulang sikit lagi. So paper 3 anda mesti score. Paper 3 mesti score. Dan juga paper 2 bahagian B dan C itu markah-markah yang boleh score. Okey? Lepas itu yang untuk fundamental basic punya paper 1 dan juga paper 2 section A itu kena buatkan sebanyak berapa latihan yang boleh untuk anda lebih fahami apa konsep-konsepnya. Okey. So saya di sini, Cikgu Eng di sini ingin berharapkan you all berusaha banyak-banyak. Lepas itu sebelum periksa
buatkan persiapan yang secukupnya. Lepas itu sebelum periksa sila banyakkan rehat, minum air, biar dalam keadaan yang terbaik untuk menghadapi peperiksaan. Okey, semoga berjaya. Terima kasih. Hi, it's me, Teacher Suryati. Okay, right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua pelajar-pelajar kesayangan cikgu 5A, 5B. Okay, so hope so semua pelajar pun dah biasa dengan cikgu kan So nothing to say for me today. So just cuma cikgu nak describe bahawa actually cikgu sangat sedih kerana dengan keadaan yang begini, so kita tidak dapat, for me saya tidak dapat menyampaikan apa yang saya sepatutnya beri kepada anda. Okay, especially kalau buat kelas online, saya rasa memang tak puas hati, tak sampai. Okay, but okay, seperti biasa, awak sudah tahu sikap cikgu macam mana. Okay, walau apa pun terjadi, itu bukan satu alasan untuk anda semua berputus asa dan menganggap bahawa just buat je lah janji ambil exam, tak ada. Just still keep strong. Macam ingat dulu masa belajar dengan cikgu, first you belajar dengan cikgu masa tingkatan 4, macam mana cikgu ajar you, macam mana cikgu terapkan you. Bahawa kita punya subjek kimia bukan satu subjek yang susah. Setuju tak dengan cikgu? So hari ni cikgu tak nak sedih-sedih. Apa yang cikgu nak ucapkan for the last one adalah remember our sweet moment. Do the best in chemistry. So chemistry mesti ada, yang awak tahu ada 3 paper. So paper 1, even though dia hanyalah objektif sahaja, tetapi buatlah pilihan yang terbaik. Ingat cikgu dah sentiasa cakap dekat pelajar bahawa objektif A, B, C, D semua jawapan dia, tapi kita nak pilih yang paling tepat. So pilih the best answer. Kertas 2 awak tahu cikgu sentiasa tumpukan perhatian kepada kertas 2. So ingat kertas 2, section A jawab semua, section B jawab dulu, pilih dulu, pilih dulu, baca dulu betul-betul 2 soalan, pilih yang terbaik, ingat. And then terus kepada section C. Section C sama juga, pilih soalan yang you betul-betul boleh jawab. And then you tengok jam, kalau ada masa baru sambung section B, sambung soalan yang seterusnya, yang you belum jawab. Dan section C sama juga, you juga sambung soalan yang you belum jawab tadi. Paper 3 even tu cikgu memang tak ajar banyak, dia punya teknik semua, tapi cikgu dah ajar tumpukan perhatian kepada pemboleh ubah, manipulasi, bergerak balas, dan juga tetap, dan juga definisi secara operasi. Ingat tip yang cikgu bagi, what you do, what you observe. Baik, so keep strong. Satu semat dalam hati, Teacher Suryati, always in your heart. Always remember me. Bukan setakat di sekolah, di luar nanti pun kalau jumpa pun, saya mungkin tak kenal awak sebab saya semakin muda. Awak kena faham maksud cikgu tapi tegurlah cikgu. Faham pelajar so keep strong. Kita akan jumpa lagi pada paper kita 9 Mac nanti. Do the best. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya doakan semua pelajar berada dalam keadaan sihat dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang pelajar tahu bahawa SPM, pelajar-pelajar akan menduduki peperiksaan SPM tidak lama lagi. Subjaya semua dah buat persediaan. Cuma Ustaz ingin ingatkan, persediaan tu bukan hanya persediaan fizikal sahaja, tetapi sebagai pelajar Islam kita kena lebihkan persediaan dari segi rohani. Persediaan dari segi rohani. Kenapa? Kerana setiap apa yang kita buat ini adalah dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, kita mesti kena mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama sekali, jangan lupa jaga solat. Jaga solat ni sama ada kita sembahyang di awal waktu. Kalau boleh sembahyang di awal waktu, waktu malam bangun dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala
dan kita jauhi daripada perbuatan-perbuatan maksiat. Okey, yang kedua, jangan lupa mohon restu daripada ibu bapa, jaga tutur kata supaya ibu bapa kita tidak berasa berkecil hati dengan perbuatan kita. Dengan amalan itu akan memudahkan kita menjawab peperiksaan SPM nanti. Okey, seterusnya untuk pendidikan Islam, semua pelajar dah tahu, cuma Ustaz nak ingatkan lagi, kertas 2 tu yang bahagian banyaknya itu bahagian ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran tu akan keluar 5 soalan, iaitu soalan 1A, 2A, 3A, 4A dan 5A. Jadi pelajar kena lebihkan membuat persediaan bahagian ayat Al-Quran. Tengok tajuk-tajuk ayat Al-Quran, tengok surah dan tajuk apa. Jadi antara soalan yang biasa ditanya itu pengajaran ayat ataupun pengajaran hadis. Jadi pengajaran hadis, jangan lupa baca, jangan terkeliru hadis dengan ayat Quran. Kerana hadis ada 4 saja, 3 daripada 4 itu akan keluar soalan. Soalannya iaitu 1B, 2B dan 3B. Yang bahagian lain cuma bahagian jawi dan juga bahagian tajwid. Cuma untuk pengukuhan para pelajar, Ustaz galakkan boleh tengok sekarang ni banyak orang mengajar melalui online, contoh melalui Facebook. Banyak guru-guru yang mengajar Al-Quran dan hukum-hukum tajwid. Pelajar boleh cari banyak yang buat secara online. Mungkin dengan pelajar tengok rancangan-rancangan yang macam ni boleh menambahkan kefahaman pelajar. Jangan lupa. Okey, untuk kertas 1 bahagian B. Bahagian B ada 4 soalan. Jangan lupa soalan 1 dan soalan 2 tu wajib jawab. Soalan 1 adalah bahagian akidah. Bahagian akidah antaranya tingkatan 4 dan tingkatan 5. Biasa bahagian akidahnya soalan akan tanya apa maksud, sebab-sebab atau faktor-faktor, cadangan ataupun kesan. Itu biasa soalan bahagian akidah. Cuma bahagian akidah tingkatan 5 macam Ahli Sunnah wal Jamaah, Syiah, Khawarij, jangan lupa prinsip-prinsip ataupun pegangan fahaman-fahaman golongan ini. Okey, soalan nombor 2 wajib jawab iaitu bahagian ibadat. Tingkatan 4 dan tingkatan 5. Soalan 3 dan 4 boleh pilih, iaitu kat situ ada tokoh, sejarah dan juga adab. 3 dan 4. Kalau pelajar nak jawab, ada masa nak jawab semua pun boleh. Jadi saya doakan semoga berjaya dalam peperiksaan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua calon SPM 2020. Saya Puan Zalma binti Abdullah, iaitu guru kanan bahasa, mewakili guru-guru bahasa Melayu SMK Taman Bukit Indah, iaitu Puan Nur Aida, Encik Muhammad Fozli, Encik Saiful Bahari, Puan Irwani, Cikgu Suryani, Cikgu Rafidah. Jadi saya harap para pelajar dah bersedia untuk menduduki peperiksaan ini, iaitu kertas pertama. Bila kata kertas pertama, ada bermacam-macam perasaan. Ada rasa berdebar, ada rasa takut. Jadi anggaplah kertas pertama ni biasa saja. Jangan risau. Okey, kamu akan menduduki peperiksaan ini para pelajar pada 22 Februari 2021. Iaitu pada hari Isnin depan. Okey, jadi dalam masa beberapa hari ni, dalam masa beberapa hari sebelum peperiksaan,
saya harap pelajar telah bersedia. Bersedia macam mana? Bersedia dari segi fizikal, dari segi mental kamu, kan? Dari segi fizikal, jaga kesihatan, kan? Dari segi mental, emosi kamu mesti stabil sebelum menduduki peperiksaan. Jangan risau, bertenang, banyakkan bertenang, ya. Jadi ya, untuk peperiksaan bahasa subjek mata pelajaran bahasa Melayu ada 2 kertas. Kertas 1 dan juga kertas 2. Kertas 1 penulisan. Okey, bila penulisan maksudnya nak kena tulis karangan. Okey, dan peratusnya besar ya pelajar. Markahnya besar iaitu 130 markah untuk kertas 1. Dan kertas 2 pula 110 markah. Okey, jadi saya harap pelajar telah buat persediaan yang secukupnya. Okey, jadi manfaatkan semua bahan. Manfaatkan semua bahan ya. Saya ulang lagi sekali, manfaatkan semua bahan yang cikgu dah kongsikan. Sama ada dalam rakaman, okey, bahan modul, set soalan percubaan. Jadi pelajar tolong ulang kaji. Okey. Tolong ulang kaji sepenuhnya. Okey, tengok balik kertas soalan percubaan, soalan negeri-negeri. Tengok balik ya. Kemudian kita jangan bergantung kepada soalan ramalan. Okey. Kita boleh meramalkan tapi kita mesti tahu teknik. Tak kisah ya. Tak kisah apa saja soalan yang keluar yang akan diuji dalam peperiksaan, yang penting kamu tahu teknik cara nak menjawab soalan. Tahu teknik, tahu pembahagian markahnya berapa markah, jadi pelajar akan dapat jawab soalan dengan baik. Okey, untuk berjaya bukanlah mudah. Pelajar perlu berusaha. Usaha itu tangga kejayaan. Dan kejayaan itu tak akan datang bergolek. Okay? Jadi kamu kena usaha. Usaha, genggam bara api biarlah sampai jadi arang. Jadi kita mesti belajar, berusaha, bersungguh-sungguh untuk menggapai kejayaan. Jadikan kejayaan kamu itu sebagai hadiah. Hadiah kepada siapa? Hadiah kepada ibu bapa kita. Hadiah kepada guru kita. Hadiah untuk masa hadapan kita. Jadi, saya harap semua pelajar calon SPM 2020 walaupun terlibat dengan pandemik ini, jadikan pandemik COVID-19 ini sebagai cabaran untuk kamu melangkah lebih kuat untuk menghadapi cabaran ini, dugaan ini. Jadi cikgu doakan semua pelajar berjaya dalam peperiksaan SPM dengan cemerlang. Jadi manfaatkan masa yang ada ni dengan sebaik mungkin. Saya harap ya, semua pelajar, terutamanya pelajar yang tidak hadir kelas tambahan, tolong belajar di rumah. Okey, belajar di rumah. Kita jaga kita belajar di rumah, tapi buat persediaan yang secukupnya. Semoga berjaya. Usaha tangga kejayaan. Yakin boleh, pasti boleh. Assalamualaikum. Assalamualaikum and a very good morning. We have come to the end of our journey despite all obstacles. Well done everyone for being very cooperative and supportive. Okay, when our classes went online and we came back to school, and again we opted for online before we came back to school towards our last days of preparation for SPM 2020. Well, you all were awesome throughout. We had you. Okay, so we would like to take this opportunity, okay, to wish you all the best, okay, on behalf of our panel members. Okay, I'm Puan Tajunisha along with my
friends, Mr. Balan, Puan Shanti and Mr. Aaron. Okay, but we would like to remind you on some few things. Okay, first, please go through for continuous writing, please try to go through more sample essays so that you have an idea on what to write. Okay, section A is not a problem because all the contents are given. Make sure you just use all the contents given. Okay, moving on to section B. Section B, for section A, make sure you read and reread before you decide on the answer. Try to highlight the keywords, okay, in the short text given, okay, before you tick in your answer. Okay, for section B, it's considered a very easy part, but then it's not. Okay, please make sure all those keywords again try to highlight, and reading the question, the instruction before you answer is compulsory. Okay, in the question or the instruction, they would have given sometimes answer within 2 or 3 words. If they ask for 2 words, write your answer only within 2 words. The moment you write 3 words, you would get 0. Okay, remember that. Highlight the word, how many words they want in your answer. Okay, moving on to reading comprehension. Okay, please make sure you write within 10 contents for your summary. Okay, highlight the contents before you start writing them. Remember to write only 120 words. Okay, as the first 10 words are given to you. For reading comprehension again, the answer for the RC part, it comes within the paragraph number given in the question. Make sure you read the question. Okay, you decide if it is going to be, the answer is going to be paragraph 2, locate the answer within the paragraph. Okay, moving on to the poem, we have only one poem question will be tested. I'm sure you have mastered all the poems. Okay, the last question for poem would be on Kebat, HOTS, higher order thinking skills, where it requires you to give a logical reason. Okay, please give logical reason and please be wise when you are answering this question actually. Okay, the last one is our novel. Okay, for novel part, okay, do not forget to give your personal opinion. After giving in all the evidence from the text, to wrap up the paragraph, please give your personal opinion. Okay, I think we have given enough exercises, notes. Okay, make sure you make use of them. Okay, revise at home, do revision, and we would like to take this opportunity again to wish you all the best, and we trust that you can do your best. Thank you. Okey, selamat sejahtera kepada semua pelajar calon SPM SMK Taman Bukit Indah tahun 2020. Okey, saya wakil dari cikgu-cikgu matematik dan matematik tambahan SMK Taman Bukit Indah mengucapkan pelajar selamat menjawab peperiksaan. Okey, cikgu doakan para calon diberikan kesihatan dan kekuatan untuk menjawab peperiksaan, jaga kesihatan awak. Okey, cikgu nak berikan beberapa tips untuk matematik. Okey, matematik kertas 1 macam biasa. Okey, pelajar tahu awak lemah di bahagian mana, topik mana lemah awak tahu. Okey, kita pun dah banyak buat latihan. So, tolong tengok balik soal topik yang awak lemah tu. Cuba buat semula soalan-soalan yang awak lemah, topik yang awak lemah. Okey, untuk kertas 2 pula kita ada bahagian A, bahagian B. Okey, bahagian B banyak menyumbang markah. Okey, dan kebanyakannya bahagian B yang kita akan paksa semua pelajar. Okey, dari kelas A sampai K untuk jawab 4 soalan. Okey, daripada 5 soalan. Okey, yang pertama graf fungsi. Okey, graf fungsi pelajar biasanya cuai dengan paksi. Okey, nak paksi skala. Okey, so skala tu tolong tengok soalan, baca betul-betul. Okey, lepas tu pastikan kita ada 3 jenis graf. Tengok balik apa grafnya. Okey, dah bentuk graf. Okey, yang kedua topik dari statistik. Okey, statistik kita ada 3 jenis graf, histogram, Hogif, poligon kekerapan. Okey, tengok balik tiga graf ni, apa paksi yang perlu kita gunakan. Okey, kalau Hogif kita guna sempadan atas dengan kekerapan longgokan, histogram dengan poligon kekerapan kita guna titik tengah dengan kekerapan. Okey, kekerapan pun pelajar refer pada soalan. Okey, 2 cm kepada berapa. Okey, seterusnya yang ketiga dari bab penjelmaan. Penjelmaan ada 4 penjelmaan. Okey, ada putaran, pantulan, translasi dan pembesaran. Okey,
tolong tengok ejaan, okey, cara nak menulis ayat, okey. Lepas tu yang last kali pelan. Okey, pelan saya rasa tak akan ada masalah sangatlah, pelajar-pelajar dah expert. Okey, untuk matematik tambahan pula, okey, paper 1. Paper 1 pelajar tahu ke tak tahu ke, cuba jawab semua soalan. At least jawab je. Okey, tak tahu pun at least bagi jawapan. Okey, pasal paper 1 jalan kerja tak berapa, dia akan tengok jawapan terakhir dulu sebelum jalan kerja diberi markah. Okey, so at least mesti jawab sesuatu. Okey. Lepas tu kertas 2. Kertas 2 kita ada 3 bahagian, bahagian A, B, C. Okey, C tu mesti kena dapat 20 markah. Kita dah buat pelbagai bentuk soalan untuk bahagian C. Okey, tolong tengok balik. Okey, bahagian A dan B, kita dah ada target beberapa soalan yang mesti kita kena dapat markah penuh. Okey, so jangan give up. Okey, tolong tengok balik. Untuk matematik dan matematik tambahan banyak sangat cikgu dah bagi latihan. Okey, cuba tengok balik apa yang kita dah buat. Okey, keluarkan kertas-kertas tu, cuba buat semula. Okey, jangan lupa kita akan ada pecotan matematik dan matematik tambahan sebelum peperiksaan. Saya harap semua pelajar dapat join. Okey, wish you all the best. Thank you. Selamat sejahtera kepada semua pelajar SPM Cohort 2020. Saya Cikgu Yong, Cikgu Sejarah anda. Okey, cepatnya masa berlalu, kita sudah sampai ke hujung. Okey, hujung tahun atau awal tahun 2021 dan kamu nak menghadapi peperiksaan SPM. Okey, kertas sejarah ialah kertas yang sangat penting dan dia menentukan masa depan anda. Jadi, masa cikgu mengajar, mungkin kerana saya terlalu tegas ataupun saya pernah mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati anda sebab saya nak kamu berjaya dengan cemerlang. Kadang-kadang cikgu marah bukan kerana saya tak suka kamu, sebab saya nak ubah sikap anda. Sikap anda perlu diubahkan kepada yang lebih agresif untuk mencapai kejayaan. Okey, sekarang saya harap semua pelajar, kamu mesti lulus dengan cemerlang dalam kertas sejarah. Okey, saya nak tuju kepada pelajar kelas saya, pelajar 5A. Okey, saya tahu semua pelajar 5A ini sangat pandai. Kamu ada potensi untuk mendapat A+. Kalau cikgu marah-marah, mungkin kerana kamu tak serius dalam pelajaran, kamu tak ulang kaji pelajaran. Sebab itu cikgu marah. Cikgu bukan tak suka kamu. Jadi saya harap kepada mereka, yang saya target A+, mesti A+. Yang saya target A pun mesti A. Saya harap semua kelas depan dapat A dalam sejarah. Bagi kelas 5D, saya nak mungkin kerana saya telah menyakitkan sesetengah belajar dalam kelas saya, mungkin saya terlalu tegas, terlalu marah. Cikgu harap kamu lupakannya. Cikgu nak kamu fokuskan sepenuhnya kepada kertas sejarah. Cikgu harap ada 15 daripada kelas 5D boleh dapat A. Yang lain dapat A-. Bagi pelajar 5 jasa. Mungkin kadang-kadang kamu perkataan kamu atau pertuturan kanda telah menyakitkan hati saya. Saya terus keluar kata-kata yang menyakitkan hati kamu. Jadi itu secara tidak sengaja. Saya bukan nak menjatuhkan kamu, menjatuhkan maruah kamu, sebab saya nak kamu menjadi baik. Saya nak kamu serius dalam pelajaran sejarah. Kerana CJ SPM walaupun sehelai kertas, tapi dia memberikan masa depan yang cerah kepada kamu. Kalau SPM pun tak ada, apa yang kamu nak jadi nanti? Jadi, kamu harus ingat, kalau tidak ada sejarah, tidak ada CJ SPM. Jadi, masa peperiksaan kertas 1, kertas 2, kertas 3, cikgu tak nak kamu tidur. Yang kedua, jawablah seberapa banyak yang mungkin. Kertas 3 jam, jawablah sampai 3 jam. Jangan tidur. Kalau kamu dengar cakap cikgu, kamu akan berjaya dan dapat lulus
dalam peperiksaan SPM nanti. Okey, tiap-tiap tahun kita sampai hujung ini, kita nak berpisah. Okey, saya sangat sayang kamu. Okey, saya berharap semua anak didik saya menjadi orang yang sangat bagus, sangat pandai bila keluar nanti. Juga harap kamu berjaya. I'm proud to have students like you. Terima kasih. Okey, saya Puan Santa selaku guru mata pelajaran Prinsip Perakaunan mewakili Puan Nio Huime dan Puan Ko Wan Hui, guru mata pelajaran Prinsip Akaun bagi tingkatan 5 SPM 2020, ingin mengucapkan terima kasih. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pelajar Prinsip Perakaunan yang telah bersama-sama dengan kami dalam mengikuti kelas-kelas tambahan secara bersumuka, secara Google Meet, dan sebagainya lah, yang menggunakan pelbagai kaedah untuk meningkatkan prestasi kamu. Okey, saya tahu, kami tahu tahun ini memang sangat mencabar. Bukan untuk pelajar, bagi untuk cikgu juga. Mencabar semasa nak siapkan kerja khusus, okey, semasa kita nak habiskan silibus untuk percubaan. Okey, saya tahu kita telah melalui banyak dugaan dan cabaran. Okey, di sini saya mewakili Puan Nio dan Puan Ko ingin meminta maaf, sepanjang tugas kami, kami pernah marah marah you all, when kamu nak buat kerja khusus, tak hantar kerja, tak masuk Google Meet, tak datang kelas tambahan, so kami minta maaf, Tapi apapun, kami dah berikan terbaik. Saya rasa tahun ini kita dah buat banyak latihan berbanding tahun lepas. Tahun ini sudah banyak latihan. Dah habis SPM trial paper trial 2020, kita dah buat 2019, dah buat 2018. So kamu mesti tak ada masalah. Jangan putus asa, teruskan berusaha. Dan saya percaya kamu boleh dapat A untuk Prinsip Perakaunan. Itu saja. All the best. Thank you. Salam sejahtera pelajar-pelajar semua yang cikgu sayangi. Harap semua sihat sejahtera ya. Rasa sekejap saja masa berlalu beberapa hari dah nak SPM. Cikgu percaya kamu sudah bersedia dari segi mental dan fizikal. Di sini cikgu nak ambil peluang lah bagi sedikit nasihat kepada pelajar-pelajar SPM perniagaan, calon perniagaan. Di sini cikgu percaya kamu boleh jawab kertas satu dengan baiklah sebab kita tahu kertas satu tu adalah soalan yang tahap 1 dan tahap 2 saja dan jawapan sudah ada di dalam, kamu cuma pilih saja yang mana tepat. Relax. Kertas 2 cikgu nak kamu aim kepada bahagian A. Bahagian A di sana ada 5 markah, soalan pun sangat direct saja dan 5 soalan, bukan 5 markah. 5 soalan, jawab 5 soalan dan ada 50 markah di sana. So bahagian B dengan C memang bercampur. Cikgu harap awak boleh, kamu boleh belajar betul-betul lah. Dan last sekali, cikgu nak ambil kesempatan ini nak minta maaf lah jika cikgu ada silap kata, mana yang bahagian tersinggung perasaan kamu, cikgu minta maaf. Dan cikgu doakan kamu boleh jawab dengan tenang and dapat good luck lah, good luck and all the best. Salam sejahtera kepada semua pelajar tingkatan 5. Saya harap semua pelajar dapat menjawab kertas SPM tahun ini dengan baik dan semua dapat keputusan cemerlang.
khasnya untuk kertas bahasa Tamil dan kesusastraan bahasa Tamil. Bahasa Tamil seramai 10 pelajar dan kesusastraan Tamil seramai 5 pelajar. Saya harap pelajar ni dapat menjawab kertas dengan baik. Luangkan masa untuk setiap kertas, jawab dengan betul. Harap semua pelajar dapat keputusan yang cemerlang. Sekian, terima kasih. Okey. Selamat sejahtera pelajar-pelajar. Saya Cikgu Rozaini selaku Ketua Panitia Pendidikan Moral dan guru-guru moral yang lain berharap pelajar dapat menjawab kertas pendidikan moral dengan sebaik yang mungkin. Oleh itu, pelajar perlu membaca soalan dengan teliti, garis kehendak soalan dan cuba jawab soalan walaupun jawapan kamu salah atau betul. Cikgu berharap pelajar-pelajar menjawab soalan tersebut. Akhir kata, cikgu-cikgu pendidikan moral berharap kamu dapat menjawab soalan dengan baik. Selamat menduduki peperiksaan SPM dengan jayanya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hai. Untuk semua pelajar SPM 2020, saya ucapkan selamat berjaya dalam SPM dan dapat menjawab soalan dengan baik. Harap semua pelajar menjaga kesihatan. Yang paling penting, jaga kesihatan, sihat, fizikal dan mental untuk menjawab peperiksaan. Semoga semua berjaya dan cemerlang. Okey, untuk pelajar-pelajar APAK, anda masih ada masa untuk berusaha. Anda boleh. Saya doakan semoga semua pelajar beroleh keputusan yang baik dalam SPM nanti. Okey, saya mohon maaf dan terima kasih. Okey, selamat sejahtera semua pelajar. Cikgu adalah Puan Gana, guru PSV kamu. Di sini cikgu ingin sampaikan sedikit tips untuk persediaan awal bagi subjek PSV. Okey, sebelum cikgu mula, cikgu nak ingatkan semua, peperiksaan SPM kertas PSV untuk tahun ini, untuk tahun 2020 akan dimulakan pada minggu pertama, iaitu 24 Februari 2021, hari Rabu, dan 25/2/2021 hari Khamis. Okey. Bagi pengetahuan kamu semua, paper 1 akan bermula pada pukul 2 hingga 3.15, 1 jam 15 minit untuk kertas 1. Okey. Untuk kertas 1, pelajar perlu menyediakan pensel 2B dan pemadam. Okey. Selain daripada tu, cikgu ingatkan semula, soalan yang keluar akan berbentuk objektif sahaja, iaitu 50 soalan objektif, dan jika anda nak tukar jawapan, sila padam jawapan dengan betul. Okey, kalau anda tidak padam jawapan dengan betul, mungkin akan ada 2 jawapan dalam satu soalan tersebut. Okey, bagi paper 2, anda diberikan 3 jam. Okey, cikgu nasihatkan di sini menggunakan masa dengan tepat, iaitu 30 minit awal guna untuk melukis dan masa seterusnya 2 jam 30 minit guna untuk mewarna. Okey, pastikan anda membawa watercolor, berus, bekas banca warna, dan juga siapa rasa tidak confident dengan watercolor, cikgu galakkan anda membawa pensel warna. Okey, masa masuk ke Dewan Peperiksaan, pastikan
warna watercolor dengan pensel warna, tiada apa-apa tulisan atau lukisan pada kotak pensel warna. Okey, kalau terdapat lukisan atau tulisan pada kotak kertas warna pensel warna tu, anda perlu keluarkan pensel warna dan ikat dalam ketak. Okey, selain daripada tu, 3 jam tu cikgu nak 30 minit anda membuat lakaran yang ringkas dan juga halus. Jangan tekankan pensel sehingga masa padam boleh tinggalkan kesan. Okey, selain daripada tu, selepas 30 minit saya galakkan anda terus mewarna. Okey, kalau ada kesan warna ataupun terwarna dengan menggunakan warna yang warna yang banyak menggunakan air, so cikgu minta you jangan putus asa masa tu, tapi continue saja dengan gambar seterusnya. Okey, jangan putus asa, terus tanam warna dan cikgu tidak galakkan kamu terus tidur. Okey, tolong buat sesuatu dekat kertas lukisan tersebut. Jika tak ada lukisan dekat kertas, anda tidak boleh lulus walaupun ada kerja khusus. Okey, kerja khusus dan kertas satu boleh memberi separuh daripada markah untuk lulus. Okey, jika anda tidak melukis apa-apa dekat kertas lukisan, anda akan gagal dalam PSV. So tolong lukis, dan jika tidak confident dengan watercolor, guna color pencil. Cikgu galakkan bagi pelajar yang sangat lemah. Okey, bagi pelajar yang pandai melukis, tolong guna watercolor dan juga sediakan berus sendiri. Okey, kalau cikgu sediakan berus, memang tak sesuai dengan lukisan yang kamu nak lukis nanti. Mungkin cikgu akan sediakan berus yang besar, tak sesuai dengan lukisan-lukisan yang halus. Okey, selain daripada tu, ingat semula ya, paper 1 semua objektif, semua bab akan keluar. So cikgu nak kamu tengok gambar-gambar yang keluar dalam kertas soalan tersebut. Okey, kalau gambar-gambar tu senang memberi markah untuk kamu. Jangan langsung tak tengok soalan dan tulis jawapan. Okey, pastikan tengok gambar tu, baca gambar tu. Memang gambar yang keluar tu memberi markah yang senang untuk markah bonus untuk you. Okey, dalam kertas satu memang gambar-gambar tu adalah merupakan markah bonus untuk you. So tolong tengok gambar, baca gambar tersebut, jawab mengikut kehendak soalan. Okey, tu sahaja. Semoga berjaya dalam exam. Okey, sekian, terima kasih. 各位同学，早上好。早上好。好，今天呢，老师在我们这3位老师呢，要为你们在考试前做一些就是准备啦哈，提醒你们一些要注意的事项。那么首先呢，我呢会跟你们讲关于这个试卷1的。OK， 试卷12个部分。应用文和这个作文。那么首先我们看应用文这边呢，就好像每次我们老师上课的时候有提醒你们，不管公函通告或者启示也好，那么要注意的事项就是，首先你的格式必须完整，然后没有错误，然后呢，这个内容也必须完整。那么我们的目标就是 A 的这个等级，不管你是在哪一班，我们的目标就是 A。所以这2个部分完整，你才可以进入 A 的这个等级里面。OK， 好，那么作文方面呢，尽量好好的去审题。那么审题以后呢，书写的时候还要注意这个结构，结构必须完整。OK， 就是我们有开头语，然后呢，内容呢最基本的3个内容，分成3段来写，然后就是进入你的结论。这5项呢必须有 ，OK。那么在审题的时候，你要选你最擅长写的，不要选最简单的题目。有时候题目简单不代表你可以写得很简单。那么一些同学很喜欢
尤其是第1题和第2题啦，你们很喜欢写故事，然后把题目套进去，这个是很危险的做法。那么我建议你们尽量把它写成说明文。那么在每一个内容的段落后面，再进一步的去加以强调你的题目。比如题目说机会只留给有准备的人，那么你写了一个例子，举一个名人或者一个例子，写完以后你要强调，可见机会只留给这个有准备的人。你再强调一遍。就是可以避免你本身离题或者不缺题，也可以避免这个批改老师呢，就是说抓不到你要表达的这个内容。OK， 好，那么我们现在郑老师为你们讲解这个试卷OK， 各位同学，我们在试卷2我们有4个部分，所以首先老师先跟你讲第一个部分，第1题就是概述。所以同学当拿到试卷的时候呢，你们首先先要看它的题目，看那题目要求是什么，不要很急就随便把每一段的重点画出来，然后就直接回答，那是不对的。所以必须要去依据它的题目的要求找出重点。那么找重点的时候，我们要记得老师教你的技巧5个 W 1个 H， 就是你要找到它时间、地点、原因，然后事情的经过，还有它的如果是他要求是找事情的经过的话，你就一定要有它的过程，还有最后你就是它的结果。所以当你第一次读的时候，你尽量不要因为你读了它的题目，你知道它题目要求什么，而是你先要明白整个故事的整个文章的整个结构过后呢，你才读第2次的时候，你才是边画重点，然后把重点画出来的时候呢，最后的一段最后呢，你就接下来你就是一定要把那个重点再整理一下。才写下你的概述文章。那么你也不要忘记，老师通常都会教你们画格子，那么你格子要画好，然后才容易计算那个数字。那么你的时间就是在45分钟里面，你一定要完成，你不要拉到你的时间拉到1个多小时，然后你就来不及做你的现代文理解。好，那么从第2题，通常第2题到第12题是现代文理解。OK， 在回答现代文理解的时候，老师鼓励你们先看一下它的题目，然后呢，再看它的标题。如果它有那个文章的题目，你先看到它的文章的题目，因为文章的题目往往会提示你它的主要重点是着重于在哪里。那么当你都准备好了，你才开始阅读，一边阅读一边理解之后呢，在第2遍在阅读的时候呢，你就开始找你的答案，然后在写完你的答案的时候，再看回重复的对回那个句子，看对回它的题目，那么看你写的是不是符合要求，不要人家问你这个，你去答另外一个，答非所问也不要去抄整个句子。因为抄的话它是会扣分的，就算你的答案有恰巧有碰巧有在那一边，但是你会被扣分，有可能它也不算你对。所以这个是在现代文的这个部分你们要注意的。那么到文言文理解，文言文理解老师知道很多同学都会很担心，因为觉得这个文言文理解呢特别的难，所以其实在老师的看法，文言文理解才是帮助你拿高分的地方。因为呢，它的文言文也不是我们现在常用的语言，那么它已经是有一定的难度，所以他在问的题目的时候呢，是能够只要你能够答出他要的东西呢，它是直接的，它不会有很多高思维的题目。所以这一点，老师就要先请你们把那个自己对那个文言文的那种恐惧感呢放下，然后你才能够很好的去回答这个问题。同样的，你首先先去读它的题目先去读它的理解题的题目
大概有一个重点了。你因为你读了题目的时候，你读第一题、第二题、第三题，你大概知道它的故事大概会讲什么，它的重点会在什么地方，然后你才开始去读你的文言文。你不是读一遍，你读很多遍，读到你大概明白它是什么意思了，你才开始作答。好。当你作答的时候，也是同样的，一边答完的时候，然后你再仔细的想，你不要空白。当你真的是不会回答，你整个句子你都不能够翻译成现代文，用现代文的方式来回答。那么你想要回答，用文言文回答可以。那么你要确定你找的不要过多，也不要太少，就是你要抄对的整个文言文的。句子，那么你才有分数。但是如果你多抄的话，往往是不会有给你分数的。所以你不要以为我不会回答，我就随便乱抄，不是，你还是有技巧的去抄。好，讲完这一个呢，就是韵文。韵文它通常有8分还是9分在韵文的部分，或者是7分。那么如果它是给你2个韵文的话，它就是要你比较2个不同的东西，有对比。那么你首先就要去看它的题目，看它的那个韵文的诗歌的题目。那么确定了它的题目，有时候它的题目也会是它的问题所在。确定了题目的时候，你才去读，因为不会很难，它的字很少。所以当你已经读了之后呢，你才去慢慢的回答，看题目的要求，通常是3题或者是2题就已经是能够完成了。那么接下来最后一个部分就是名句精华。你的名句精华呢，这是10分，是靠你平时背的。那么在你准备的时候呢，最后1分钟的准备呢，你是要把 Form 4和 Form 5高2和高3的名句精华都读好来。总之你就是要背好来，然后老师已经在课堂上有给你们那些历年来出过的名句精华，还有一些是历年来未出过的名句精华。那么未出过的名句精华，你火力加大一点点，读多一点点 ，OK， 把它背起来，尽量背。因为如果你有背的话，你能够背的话，你至少你会完成那个名句精华。所以范围已经缩小给你们了。所以老师希望呢，当你们在做准备的时候，你们能够把这个没有出过的多读几遍，有出过的你也要看一看，不要说到时有出过的我们没有出过的那些题目呢，你们没有再去看，那么就很危险，因为等下它重出呢所以老师希望你们对整个试卷2你能够了解老师那么老师再次提醒你们，好好的作答，也要对自己有信心不要太担心。只要你付出，你一定会有看到成绩的。OK， 谢谢。好，相信同学们等这个日期已经等很久了哈，因为 NTO 所以你们已经延迟了，所以呢，希望同学们呢能够照顾自己的身体健康，多喝水，补充睡眠，因为睡眠很重要。所以你一定要以最佳的姿态来迎接这个你们重要的一个考试，同时呢，你们也可以呢，求菩萨保佑。那么希望你们的考试呢都能够顺利